menunjukkan sifat-sifat Allah itu beratur dulu dan kemudian bukan. Baik, jadi yang ke-13 yaitu sifat al-kalam. Artinya arti al-kalam. Jadi al-kalamu adalah nama bagi sifat yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah diijma' oleh ulama, yang telah dimuafakat oleh ulama, wajib diketahui oleh setiap laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukallaf. Meskipun dia seorang pemerintah, seorang raja, wajib dia mengetahui akan sifat-sifat yang ketentuan dengan Tuhan, sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah. Wajib mengetahui secara tafsil, secara hurai satu persatu sebanyak 20. Kenapa kena tahu secara satu persatu dengan huraian? Supaya kita lebih memahami akan sifat-sifat Allah, sehingga kita boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa hukum membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Hukumnya wajib. Mesti setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mesti boleh membezakan di antara zat Tuhan dengan zat makhluk, sifat Tuhan dengan sifat makhluk, perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Hukum boleh membezakan, tetapi hukumnya wajib, mesti. Kerana lawan bagi membezakan, menyamakan. Kalau seandainya seseorang itu tidak boleh membezakan yang mana zat Tuhan, yang mana zat makhluk, sesungguhnya dia akan menyamakan zat Tuhan dengan zat makhluk, yang hukumnya syirik. Seandainya seseorang itu tidak boleh membezakan yang mana sifat Tuhan, yang mana sifat makhluk, sesungguhnya dia akan menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk, yang mana hukumnya juga mensyirikkan Allah, mengkufurkan, mengkafirkan. Sebab tu wajib mengaji, wajib belajar. Siapa pun wajib belajar secara tafsil, hurai. Kena mengaji setiap orang, laki-laki, perempuan, tak peduli umurnya berapa. Kalau dia belum pernah mengaji lagi sifat 20 ni, baru hari ni dia nak mengaji, umurnya 90 tahun dah, wajib dia mengaji sifat 20 juga, daripada nombor 1. Bukan bermaksud apabila seseorang itu nak berubah, nak mendekatkan diri dengan Allah, nak meninggalkan alam kejahilan, alam kemaksiatan, nak mula mencari bekalan akhirat, dia dibenarkan meninggalkan ilmu fardu ain dan bersibuk berbimbang dengan fardu kifayah. Dah tak boleh. Walaupun umurnya dah 100 tahun, dia wajib mengaji fardu ain. Wajib mengaji tauhid, wajib mengaji tasawuf, wajib mengaji fiqh, wajib mengaji tajwid. Sekalipun umurnya sekarang 100 tahun dah, dia tak boleh ikut kawan-kawan dia yang dah lepas fardu ain. Jadi yang kita mengaji pagi ini di antara ilmu fardu ain, ilmu fardu ain ni. Baik, jadi al-kalam,
Kalam ini nama bagi sifat Allah, nama bagi sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib maksud yang mesti ada pada Allah. Jadi setiap orang mesti tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam. Bukan sekadar tahu, kena fahamkan apa perbezaan di antara sifat kalam Allah Ta'ala dengan kalam kita makhluk. Mesti boleh bezakan. Mesti boleh bezakan. Kalau tak boleh membezakan lagi, makna dia belum lepas lagi tuntutan fardu ain, dia wajib mengaji. Artinya, arti al-kalamu berkata-kata. Ini diterjemah dengan makna masdari. Kalau dalam kitab Risalah Al-Misbahul Munir, Baquratul Amani, al-kalamu diterjemah dengan sifat perkata. Sebab kita sedang membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala. Jadi al-kalam dengan makna sifat penutur, sifat perkata, sifat penutur. Berkata-kata ni takut kita keliru. Takut kita keliru di antara sifat dengan perbuatan. Takut keliru. Berkata-kata itu nama bagi perbuatan. Contoh macam sekarang ni, saya ni kat depan ni, saya sedang berkata-kata. Ni nama berkata-kata ni, saya sedang bercakap, saya sedang berkalam, saya sedang berkata-kata. Kenapa saya boleh berkata-kata? Kerana ada pada diri saya sifat perkata ataupun sifat penutur. Apabila ada sifat penutur ataupun sifat perkata pada diri saya, maka saya boleh berkata-kata. Nampak tak beza tuan-tuan? Nampak beza tak ada? Tak nampak? Tidur tak nampak? Biar boleh beza di antara nama sifat dan nama perbuatan. Nama sifatnya perkata atau penutur. Perbuatannya bertutur atau berkata-kata. Terbeza. Baik. Jadi wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan kalam, yakni sifat perkata atau penutur. Kalau di sini berkata-kata. Jadi berkata-kata Tuhan itu tidak dengan bermulut. Itu di antara perbezaan sifat penutur Allah dengan sifat penutur kita, hamba kita, makhluk. Kita bertutur menggunakan mulut. Allah bertutur tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan lidah, tidak menggunakan suara, tidak menggunakan apa-apa bahasa. Berbeza dengan kita. Kita manusia ni bertutur, ada suara, ada bunyi, kuat, perlahan, ada bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala bertutur, berfirman, tidak menggunakan apa-apa bahasa. Adapun bahasa Arab itu bukan bahasa Tuhan.
Bahasa Arab itu bahasa Rasul. Faham tak? Siapa yang tak pernah dengar sebelum? Siapa yang sebelum ni beranggapan Allah berbahasa Arab? Siapa selama ni dalam hatinya duk percaya Allah Ta'ala itu bercakap Arab? Siapa? Sebab tu suruh mengaji. Suruh mengaji. Kalau tak mengaji, syok sendiri. Nampak tak? Ni ada ni, cuma tak nak mengaku ni. Kalau tak mengaji, mustahil faham. Tak mengaji, mustahil tahu. Tak mengaji, yang mengaji pun tak faham. Yang mengaji pun tak faham, yang tak mengaji lebih-lebih lagi tak faham. Nampak tak? Sebab tu ulama pesan mengaji sifat 20 ni. Mengaji sifat 20 ni. Mari kenal Tuhan. Jangan salah faham tentang Tuhan. Mengenal Tuhan itu bermaksud apa? Mengetahui akan sifat-sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan. Bukan mengenal Tuhan itu bermaksud tahu Allah itu Tuhan. Tahu tidak ada Tuhan selain Dia. Itu bukan yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan. Ulama tak kata mengenal Tuhan ni maksudnya tahu Allah itu Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan. Mengenal Tuhan itu bermaksud mengetahui apakah sifat Tuhan, sifat ketentuan bagi Tuhan. Apa sifat Tuhan? Apa yang bukan sifat Tuhan? Apa yang harus bagi Tuhan? Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan. Bukan mengenal Tuhan tu makna tahu Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan, tak ada yang lain, Dia je Tuhan. Bukan tu maksud. Nampak? Jadi disuruh mengenal Tuhan ni, belajar sifat-sifat 20 ni. Nampak tak? Berapa ramai di kalangan kita yang selama ni memahami Allah itu berbahasa Arab, Allah itu bercakap Arab. Orang yang berpegang begitu selama ni, dalam hatinya sesungguhnya dia telah menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jaga baik-baik, taubat kepada Allah. Tahu tak menyekutukan Tuhan tu apa? Bukan semata-mata menyembah patung. Bukan menyembah patung sahaja makna menyekutukan Tuhan. Bila kita memahami Allah itu seperti makhluk sifatnya, menyekutukan Tuhan dah tu, mensyirikkan Tuhan dah tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila kita belajar baru tahu silap. Bila belajar baru tahu salah faham selama ni. Selama ni main agak-agak, main rasa-rasa. Ini ibadat tak boleh main agak-agak, tak boleh main rasa-rasa. Kena mengaji. Kena mengaji. Walaupun dah tua, sifat 20 tak mengaji lagi, wajib mengaji sifat 20. Jangan heboh pergi mengaji tafsir hadis. Hadap ni dulu. Ni nak pakai, nak mati ni nak pakai. Mengenal Tuhan ni nak pakai dalam kubur besok. Macam mana nak jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, kalau waktu hidup tak kenal Tuhan? Dalam tafsir tak hanya hurai satu persatu. Faham tak ni? Jangan ikut-ikut orang mengaji, jangan ikut-ikut
Orang-orang nak ngaji tafsir hadis ni orang dah beres fardu ain. Faham? Kita tak beres fardu ain ni, bereskan dulu. Masa tak banyak dah. Umur kita tak 3 berapa hari lagi. Fardu ain ni wajib, tuan-tuan. Tak bereskan besok mati kena tanya. Jadi jangan hebohkan ilmu lain-lain tu. Fardu kifayah itu, tafsir fardu kifayah, hadis fardu kifayah, sirah fardu kifayah, ceramah umum fardu ain ni hadap betul-betul. Cepat. Jangan lengah, sebab fardu ain ni ilmu yang kita nak pakai setiap hari dalam ibadah. Jadi jangan buat lengah-lengah. Jangan buat heboh benda yang tak wajib. Fardu kifayah tu tak wajib, tuan-tuan. Tak belajar pun tak berdosa. Tuan-tuan tak pergi mengaji tafsir tak berdosa. Tuan-tuan tak pergi mengaji hadis 40 tak berdosa. Tapi kalau tak mengaji ni berdosa. Satu lagi ilmu tasawuf. Ngaji ilmu tasawuf, bersihkan hati kita ni yang banyak penyakit. Penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ujub. Semayang dah, ngaji dah, qiyamul lail dah, haji dah, umrah dah, hati tak bersih-bersih lagi. Kubur dah dekat dah. Kubur dah dekat, tuan-tuan. Apa jadi mati nanti dalam keadaan hati kita tak bersih lagi. Sebab tu ilmu tasawuf tu ilmu fardu ain juga ada. Belajar cara nak cuci hati, belajar cara nak ubatkan hati yang berpenyakit. Itu peranan ilmu tasawuf. Nak menghasilkan ikhlas, nak menjaga pahala amal, nak tahu pantang larang dalam amal, apa yang merosakkan amal, apa yang membinasakan pahala amal. Ini penyakit hati kita ni, tuan-tuan. Banyak penyakit ni tak beres lagi ni. Ngaji tasawuf. Tasawuf tu fardu ain ngaji. Satu lagi fiqh. Ngaji fiqh. Fiqh Syafi'i. Jangan ngaji fiqh Hambali, Hanafi belakang. Fiqh Syafi'i ngaji. Belajar bab haid, bab nifas, bab istihadah, rukun sembahyang, rukun qauli, rukun fa'linya, macam-macam lah. Macam mana jadi laki, apa tanggungjawab laki, apa tanggungjawab bini, tu kena mengaji. Kemudian ngaji tajwid, nak baca bacaan rukun-rukun qauli dalam solat, nak pakai tajwid yang betul. Siapa tak mengaji tajwid, bacaannya salah, solatnya Allah tak terima. Walaupun cukup 5 waktu sehari semalam dia sembahyang, solatnya Allah tak terima. Orang yang bacaannya salah dalam solat, khususnya bacaan rukun-rukun qauli bacaannya salah dengan sebab tak mengaji tajwid, solatnya tak sah. Solatnya Allah tak terima walau cukup 5 waktu dia sembahyang. Jadi jangan suka-suka, jangan seronok-seronok kita meninggalkan fardu ain ni, mengharapkan keampunan daripada Allah tanpa kita usaha. Jangan, tuan-tuan. Sementara ada masa ni, baik kejar cepat-cepat. Apa nak malu kan? Apa nak malu kan? Nak buat benda betul, apa nak malu? Patut malu kalau tak mengaji fardu ain. Kenapa malu nak mengaji fardu ain? Jangan tertipu dengan syaitan. Jangan tertipu dengan perangkap syaitan yang mempersenda-senda, mempermain-mainkan orang yang beribadah. Dipermain-mainkan kita. Kita punyalah berasa syok macam dah banyak amal, rupanya satu pun Allah tak terima lagi sebab cara buatnya salah. Jadi baik-baik, tuan-tuan ni, itu sekadar nasihat lah. Nak pakai, tak nak pakai, sudah lah. Tuan fikir lebih betul, tak tahu.
Si dekat mengaji, tak mengaji. Baik. Nampak tak? Jadi jangan diiktikadkan Allah Ta'ala itu kalamnya seperti makhluk. Contohnya diiktikadkan Allah itu berkata-kata dengan apa? Allah Ta'ala berkata-kata dengan mulut contohnya. Jangan merosakkan akidah, menyamakan Allah dengan makhluk. Apa lagi? Tidak dengan suara. Nampak tak? Allah tidak bersuara, bukan maksud bisu. Bisu itu bermaksud tidak ada sifat penutur. Itu bisu. Bukan tak bersuara itu makna bisu. Allah Ta'ala bertutur bukan dengan suara, bukan dengan bunyi, bukan dengan bahasa, atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Seperti mana makhluk berkata-kata, dah mustahil. Mustahil. Sebab ada yang i'tikad macam tu, tuan-tuan. Ada yang i'tikad macam tu. Dia kata Allah bercakap Arab, kata dia. Kau sedap mulut dia. Dia kata Allah tu bercakap Arab, kata dia. Tak mengaji. Barang siapa yang mengiktikadkan Allah itu bercakap Arab, Allah itu berbahasa Arab, sesungguhnya kufurlah dia. Tahu kufur? Kafir. Tahu kafir? Kafir ni bukan Islam dah lah. Tak beriman dah tu. Rosak iman dah, terbatal. Kena syahadah balik, taubat sungguh-sungguh, mengucap balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Dah murtad. Na'udzubillah min zalik. Itu ulama pesan ngaji tauhid ni. Sebab kalau tak ngaji tauhid ni, seseorang itu nanti mudah jatuh kepada syirik. Mudah jatuh syirik sebab dia tak tahu nak jaga akidah. Dia tak tahu nak jaga perbuatannya, tak tahu nak jaga perkataannya, tak tahu nak jaga pegangan dalam hati. Kalau dia belajar, dia tahu, tak boleh cakap begitu pada Allah, nanti jadi kafir. Tak boleh buat macam ni, nanti jadi kafir. Tak boleh percaya dalam hati begitu, nanti jadi kafir. Tu kalau belajar. Kalau tak belajar, ikut suka hati apa nak cakap. Allah tu bercakap Arab, kata dia. Allah tu berbahasa Arab. Ikut suka hati dia. Tak mengaji. Na'udzubillah. Muju Allah pilih kita mengaji, tuan-tuan. Tanda Allah sayang kita, tanda Allah nak selamatkan kita, tanda Allah nak perbaiki akidah kita. Sebab tu Allah pilih kita mengaji tauhid ni. Alhamdulillah. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh, harap-harap Allah pelihara akidah kita. Mudah-mudahan mati husnul khatimah. Mudah-mudahan matinya beriman. Hakikatnya kalam ialah satu sifat yang tetap ada, yakni pada zat Allah. Maksud kalam di sini seperti mana yang kita dah belajar dulu dalam kitab Misbahul Munir dulu. Kalam dengan makna kalam ismi. Kalam ismi. Apa maksud kalam ismi? Kalam ismi bermaksud sifat penutur yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Itu kalam ismi. Ulang balik lagi sekali. Tulislah.
Jangan angguk-angguk je tak boleh. Kang lupa nanti kang. Ni bukan ngaji main-main kan? Ni bukan ngaji main-main ni. Ngaji sungguh-sungguh. Sifat penutur di sini, kalam di sini dengan makna kalam ismi. Apa kalam ismi tu? Makna kalam ismi ni sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Tak sama dengan segala sesuatu. Bukan suara, bukan bunyi, bukan bahasa, tak ada dulu kendian, tak ada kuat perlahan, tak ada kena-mengena dengan ikhfa, idgham, izhar, tak ada kena-mengena dengan segala-galanya. Itu sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang mana apabila adanya kalam ismi itu pada zat Allah, tidak boleh dikatakan Allah itu bisu. Tak boleh kata Tuhan bisu. Sebab apa tak boleh kata Tuhan bisu? Kerana dia memiliki sifat penutur. Sifat penutur. Yang dimaksudkan sifat penutur itu kalam ismi. Ingat je. Baik. Yang qadim lagi azali, itu sifat kalam Allah ni qadim. Apa erti qadim? Sedia kala. Qadim, terjemah Melayunya sedia kala. Apa maksud sedia kala? Sesuatu yang tidak ada tu sedia kala, bukan dah lama. Jangan tuan-tuan faham sedia kala dengan makna dah lama. Dah lama tu sifat makhluk. Sedia kala tu baru sifat Tuhan. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya. Itu sedia kala. Qadim ataupun azali, itu maksud sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan. Faham elok-elok. Faham elok-elok. Hadamkan baik-baik, supaya nanti lain kali bila dengar je perkataan sedia kala, faham dah apa sedia kala ni. Sedia kala ni bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan. Tak ada mula. Itu qadim. Baik. Sifat kalam Allah sedia kala, tidak ada permulaan. Sifat kalam kita baharu. Itu perbezaan. Biar boleh beza. Sifat kalam Allah sedia kala, sifat kalam kita baharu, ada permulaan. Sifat kalam Allah tidak diciptakan. Sifat kalam kita diciptakan oleh Allah. Begitu. Sifat kalam kita binasa, sifat kalam Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, tidak binasa. Jadi yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Berdiri pada zat Tuhan ni dengan makna ada pada zat Allah Ta'ala. Berdiri itu dengan makna ada. Tulis. Berdiri tu tulis bawah tu. Berdiri yakni ada. Nanti kan baca kat rumah sendiri berdiri. Berdiri. Berdiri lah macam ni. Berdiri. Berdiri mana ada? Depan beli mahal-mahal tulis. Jangan buat kuat lubang hidung. Tulis rajin menulis. Berdiri dengan makna ada pada zat Tuhan.
Bila adanya sifat penutur pada zat Allah ni, sedia kala lagi. Siapa yang jadikan sifat kalam Allah ni? Siapa yang jadikan sifat kalam Allah ni? Oh perempuan, siapa yang jadikan sifat kalam Allah ni? Ha? Siapa yang jadikan sifat kalam Allah ni? Tidak dijadikan jangan ada yang jawab Allah yang jadikan. Jangan. Kalau Allah jadikan sifat kalam ni, menunjukkan kalam, sifat kalam itu makhluk. Sifat kalam bukan makhluk. Ingat itu soalan perangkap nama dia. Nak tengok faham ke tak faham. Sifat Allah satu pun tidak dijadikan. Semua sifat Allah sediakan. Kena terangnya juga tu. Sebab sebelum mengaji dulu orang faham begini, Allah yang menjadikan sifat penutur dia, Allah yang menjadikan dia melihat, Allah yang menjadikan dia dah tak mengaji, faham ikut suka kan? Padahal pahaman macam tu menyesatkan, mengkafirkan. Na'udzubillah min zalik. Ingat tu, semua sifat Allah tu sedia kala. Tidak ada satu pun sifat Allah yang dijadikan oleh Allah. Faham? Dijadikan itu untuk makhluk, bukan untuk Allah. Itu kata kenal Tuhan. Itu baru kata kenal Tuhan. Nampak tak? Bila sebut Tuhan, faham tak? Oh, zatnya sedia kala, sifatnya sedia kala, bukan dijadikan. Itu panggil kenal Tuhan. Ini Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Oh dah, kenal Tuhan dah. Mari mengaji sifat 20. Tak payah, kenal Tuhan dah. Allah, dunia nak kiamat dah tuan-tuan. Kalau lambat kiamat pun besok kita mati lah. Kiamat lambat lagi, Dajjal tak keluar lagi, Imam Mahdi tak turun lagi. Takut besok kita mati ni, besok-besok. Kiamat kita dulu sampai. Macam mana nak jawab? Kita tunggu Imam Mahdi keluar baru nak mengaji. Heboh kecoh Imam Mahdi. Yang tak semayang tetap tak semayang, yang dedah aurat tetap dedah aurat, yang tak mengaji tetap tak mengaji, yang hina ulama tetap hina ulama. Tak ada kesedaran pun, tak ada perubahan pun. Kecoh kamai lagi. Kecoh dah akhir zaman, kucak kacir, perang sana sini. Itu macam tu Duk kecoh dalam media. Mengaji tidak, Padu Ain tak mengaji pun. Kita tak mengaji, bini kita tak mengaji, anak-anak kita tak mengaji. Kalau yang laki suami, biarkan bini tak mengaji, buat tak tahu je. Kena ada persiapan lah. Nak mati dah ni, tak lama dah ni. Biarlah nampak ada perubahan, padanlah dengan kecoh tu. Barulah padan dengan kecoh tu. Ini kecoh tak berganjak macam dulu je, duk kejar dunia pagi petang siang malam. Mati kita tu besok lusa. Macam mana nak jawab? Apa persiapan? Apa persiapan kita? Kalau kita mati, kalau suami lah, kata saya lah suami, saya mati besok, macam mana saya nak jawab? Selama bini itu dalam tangan saya tak didik dia dengan agama, macam mana saya nak jawab dengan Tuhan? Selama bini itu dalam tangan saya, macam mana saya nak jawab dengan Tuhan besok?
sebab saya wajib mengajar dia ilmu-ilmu fardu ain. Tapi selama dia dalam tangan saya tak pernah ajar dia pun. Macam mana saya nak jawab? Ataupun bini kita mati dulu, selama dia dalam tangan kita, dia tak menerima pelajaran agama daripada kita. Macam mana dia nak jawab dalam kubur tu? Ingat tu suami, jangan seronok beranak berbini, jangan kita ingat dah belikan rumah, dah belikan kereta, dah bagi duit bulan-bulan, dah belikan pakaian, kita dah menunaikan tanggungjawab seorang suami. Kalau belum mendidik dia fardu ain, kita belum lagi menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang diperintahkan oleh Allah. Kalau mati kita kena jawab. Kita kata, oh besok aku dah mati, dia kahwin dengan laki lain, itu tanggungjawab laki lain pula. Selama dia dalam tangan kita tu, kita bertanggungjawab mendidik dia dengan agama. Bila kita mati besok, dia habis iddah, dia kahwin dengan laki lain, tu tanggungjawab laki lain pula. Waktu dia dalam tangan kita tu, kita wajib ajar dia. Dah bertindak ke belum? Kalau belum, cepat-cepat, nanti Allah tanya kita tak boleh nak jawab. Memang kalau tanya tentang nafkah zahir duniawiyah, lepaslah. Rumah dah belikan, kereta dah belikan, duit belanja, pakaian dah belikan, semua dah. Ni agama. Besok bini kena tanya, kenapa bini tak kenal Tuhan, kenapa bini tak hati kotor, kenapa bini tak ikhlas, kenapa bini hati berpenyakit, kenapa bini cara semayang tak betul. Kita kena jawab. Anak-anak pun sama, kita kena jawab. Suami, buah nak jawab. Baik, cepat. Baik, habis. Itu iklan tu kan, sambil-sambil dalam TV tak keluar iklan tu. Jarang orang nak tegur benda tu. Jarang orang nak ingatkan benda tu. Yang orang nampak kalau laki tak bagi duit. Ni orang nampak. Laki tak bertanggungjawab, tak bagi duit belanja kat bini. Itu orang nampak laki tak bertanggungjawab. Laki tak mendidik fardu ain bini dia adalah laki yang tak bertanggungjawab. Walaupun dia bagi 15,000 sebulan kat bini dia, walaupun bini dia satu, dia laki yang tidak adil. Faham tak? Faham perempuan? Bahawa orang faham ni, lelaki tak adil ni lelaki bini lebih. Tu yang dia faham. Bila lelaki bini lebih tak adil, dia tak sedar yang lelaki dia seorang tak didik dia agama tu, lelaki dia tidak adil walaupun dia je seorang bini dia. Faham? Jaga baik-baik yang perempuan. Minta kat lelaki kita tu, awak bila nak ajar saya fardu ain? Awak asyik bagi duit. Ada macam tu? Ada ke perempuan menyungut macam tu? Awak asyik bagi duit ni, fardu ain awak tak pernah bagi saya. Semayang awak tak pernah ajar saya. Asyik bagi duit ni, sampai saya tak tahu nak buat apa duit ni. Ada macam tu? Baik sangat bini kalau macam tu. Biasanya tak bagi duit, dia berbunyi. Tak bagi fardu ain, diam je. Sebab apa? Dia tak rasa itu satu kesalahan suami. Tapi kalau suami tak bagi duit, awak kena bagi. Ni tanggungjawab awak, nanti awak kena tanya. Pandai. Tapi kalau laki tak ngajar dia agama, dia diam. Sebab apa? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu laki dia tu wajib mengajar dia pasal semayang, pasal akidah dan sebagainya. Allah, ramai bini kena tipu dengan laki dia. Kena tipu dengan laki dia. Minta, ni saya tolong bagi tahu ni. Mana bini yang laki tak ajar fardu ain, tolong
minta cepat. Mulai bulan ni awak jangan bagi saya duit saja. Mana duit nak juga. Fardu ain awak mesti ajar saya. Kalau tak, awak mesti bawa saya tempat mengaji. Kalau tak, nanti di hari kiamat saya akan dakwa awak. Kena ugut suaminya tu. Barulah dia terfikir sikit yang dia tu laki-laki. Biar dia terfikir sikit, rupanya aku belum jadi suami yang baik lagi. Sebab ramai yang menyangka dia suami baik, suami yang baik yang bertanggungjawab apabila dapatkan rumah, bagi duit, bagi pakaian, bagi kenderaan. Dia rasa aku suami baik dah. Padahal dia tak mendidik agama pada anak bini. Biar bini dia macam tu. Baik, menunjukkan baik, berdiri pada zat Tuhan dengan dia. Kalau suami tak nak mengajar, kita pergi mengaji. Kita pergi mengaji, kita selamatkan diri kita. Sebab kita pun nak mati juga. Bukan maksudnya kalau bini mati dia tak jumpa malaikat munkar nakir. Dia jumpa malaikat munkar nakir juga, dia kena tanya juga. Menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Jadi sifat kalam Allah Ta'ala ni ada pada zat Allah sedia kala lagi menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada perkara yang wajib. Ini namanya isyarat kepada ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam ni dipanggil apa? Ta'alluq sifat kalam, ta'alluq dilalah nama dia. Ta'alluq dilalah. Dilalah itu ta'alluq ataupun peranan sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam, peranan sifat kalam dipanggil ta'alluq dilalah. Makna Melayunya ta'alluq dilalah ni maknanya menunjukkan. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang sesuatu perkara yang wajib dengan kalamnya. Allah Ta'ala menunjukkan tentang sesuatu perkara yang mustahil dengan kalamnya. Allah Ta'ala menunjukkan tentang sesuatu perkara yang harus dengan kalamnya. Itu panggil ta'alluq dilalah. Nak bagi tahu, nak menunjukkan, nak bagi tahu. Ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib. Ini contoh ni. Seperti firman Tuhan. Ini contoh firman Allah ni. Contoh firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dengan kalamnya, yang mana Allah nak menunjukkan tentang perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Anallah la ilaha illa ana. Jadi Allah berfirman, akulah Allah. Allah mengaku, akulah Allah. Kata Allah. Allah ni tentang perkara apa ni? Wajib ke mustahil ke harus? Allah perkara wajib ke mustahil ke harus? Dua orang yang jawab. Mana yang lain? 7:30 kita berhenti ya. Saya belum tidur lagi pada malam tadi. Tanya lagi sekali, tak jawab, wallahualam, tutup kita terus. Allah ni perkara wajib ke mustahil ke harus? Barulah bunyi 10 orang. Allah ni perkara wajib, perkara yang mesti. Jadi Allah Ta'ala berfirman dengan kalamnya, anallah, aku ni Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Itu Allah menunjukkan dengan kalamnya tentang perkara yang wajib. Dan daripada yang mustahil, jadi Allah Ta'ala menunjukkan juga
dengan sifat kalamnya menunjukkan tentang perkara yang mustahil, seperti firmannya Allah, innallaha thalithu thalathah. Erti firman Allah Ta'ala nak menghikayatkan perkataan orang kafir Nasrani. Dia kata apa? Orang Nasrani kata apa? Bahawasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga. Dia kata Allah ni Tuhan yang ketiga daripada tiga. Maka kenyataan Allah Ta'ala itu Tuhan yang ketiga daripada tiga adalah perkara yang mustahil. Mana pula Tuhan daripada yang ketiga pula? Dia satu, dia tak ada Tuhan yang lain. Tapi kata orang Nasrani, i'tiqad, pegangan orang Nasrani, dia kata Allah tu yang ketiga daripada tiga. Kita jangan pula i'tiqad macam tu. Nampak tak? Dan daripada yang harus, seperti firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Allah yang menjadikan kamu, kita, dan barang yang kita buat, gerak-geri kita ini pun diciptakan oleh Allah. Mulut kita boleh bercakap, keluar suara, keluar bunyi, mata memandang, mata berkelip, telinga mendengar, tubuh kita bergerak diam. Ni organ dalaman perut kita ni, semuanya bertugas dengan tugas masing-masing. Semuanya itu digerakkan, dijadikan oleh Allah. Jangan kita ingat dia bergerak sendiri pula. Jangan kita ingat dia bergerak sendiri pula. Ni kita bercakap, jangan ingat kita mandai-mandai dia bercakap ni. Allah yang menjadikan kita boleh bercakap. Allah yang menjadikan sekarang kita boleh berfikir. Allah sekarang ni Allah menjadikan kita boleh memahami, boleh mendengar, boleh bernafas, boleh bergerak diam dan sebagainya. Ini semuanya af'al Allah. Semuanya ini perbuatan Allah. Begitu. Habis. Dia kena ingat semua itu perbuatan Allah. Kita boleh memandang, kita boleh fikir, kita boleh bercakap, kita boleh mengunyah, kita boleh menelan. Semua itu dijadikan oleh Allah. Maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat juga. Kalam Allah itu ada satu ya, tiada berbilang, tetapi ia berbagai apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakan, iaitu jika ia kalam menunjukkan kepada suruh, dinamakan amrun. Mudahnya sifat kalam tu satu, tapi ta'alluqnya yang banyak. Ta'alluq peranan sifat kalam tu yang banyaknya. Sifat kalam Allah satu je. Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Itu namanya amrun. Ni amrun. Jika ia menunjukkan kepada tegahan atau larangan, dinamakan nahyun. Nahyun tu tegah, larang. Seperti tegahan main judi. Dan jika menunjukkan kepada berita, dinamakan khabar. Bercerita. Allah mengkhabarkan tentang Fir'aun, Allah mengkhabarkan tentang Namrud, Allah mengkhabarkan tentang kiamat, tentang sakaratul maut, tentang alam barzakh,
atau namanya khabar. Seperti riwayat Fir'aun memperbuat begini ya. Jika menunjukkan kepada janji baik, dinamakan kalam tadi, dinamakan wa'ad. Seperti orang yang taat dapat balasan syurga, itu namanya wa'ad. Dan jika menunjukkan kepada ugutan, kalau kalam Allah Ta'ala tadi bentuk amaran-amaran, ugutan-ugutan, dinamakan wa'id ataupun wa'id, yakni janji balasan azab siksa. Seperti orang yang menderhaka itu dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seandainya Allah, orang yang melakukan kedosaan, kemaksiatan tadi tidak diampunkan oleh Allah, ataupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mana-mana kita hamba yang tidak diampunkan dosa oleh Allah, mati bawa dosa banyak lebih daripada amal, maka mengikut janjian Allah pasti akan diazab oleh Allah. Itu janji Allah. Kalau Allah nak ampunkan pun itu terserahlah kepada Allah, tapi ikut janjinya pasti diazab oleh Allah. Pasti diazab oleh Allah. Sebab tu kita jangan berasa sedap, berasa seronok memandangkan sifat pengampun Allah tu, melupakan kita nak bertaubat pula lah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Apalah sangat dosa kita ni kan Allah tu Maha Pengampun. Kita pun berseronok tertipu dengan sifat keampunan Allah. Allah kata dia tu pengampun, nak menggalakkan kita bertaubat. Kerana mana-mana orang yang bertaubat, sebanyak apa pun dosanya, sebesar apa pun dosanya, pasti diampunkan oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia Maha Pengampun. Bukan Allah Ta'ala bagi tahu yang dia tu Maha Pengampun supaya kita ni berdah-mudah, berseronok-seronok buat dosa maksiat, bukan. Tapi kita ni salah. Kita ni salah faham. Salah faham. Oh, Allah Maha Pengampun maknanya buat dosa macam mana pun nanti diampun lah. Tak semayang nanti diampun lah. Tak mengaji fardu ain nanti diampun lah. Tak mengajar bini dengan anak-anak agama nanti diampun lah. Sebab kita ni ada gak buat benda-benda baik yang lain. Ada tolong bagi miskin, haji dah pergi, umrah dah pergi, tak ajar bini agama je, diampunkanlah tu besok. Itu yang membuat kita seronok, rasa tak berdosa. Hati-hati, jangan tertipu. Kena ingat Allah Ta'ala tu bukan dia bersifat dengan pengampun je. Dia Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Agung, Maha Adil, Maha Tegas. Dia kalau mengazab tak tertanggung. Kalau dia nak menzohirkan sifat kekerasan dia, tak ada seorang boleh tanggung, tak ada seorang boleh tertahan, tak ada seorang pun boleh lari. Jangan kita ni hanya semata-mata mengingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, kita berseronok atas dunia ni dengan keduniaan kita pagi, petang, siang, malam, tiap minggu, tiap bulan, sepanjang tahun mikir macam mana nak kaya, nak mewah, nak kaya, nak mewah. Kumpul harta, kumpul duit, tak pernah ingat bekalan mati, tak pernah nak ingat besok dalam kubur apa yang Allah nak tanya pada aku. Persiapan apa ni kita nak buat ni? Kukut petang kan kita jumpa malaikat maut, apa persiapan kita? Dah bersiap belum nak jumpa malaikat maut ni? Kukut petang kan kita jumpa malaikat maut, apa persiapan? Apa bekal?
Apa yang kita nak cagarkan, tuan-tuan? Orang kat Palestin tu dia syahid. Dia syahid, zahir je nampak mati macam tu. Zahirnya nampak sadis, zahirnya nampak teruk, nampak dahsyat, tapi hakikatnya mereka tu berseronok. Roh-roh mereka tu berseronok sebelum roh mereka tu keluar daripada halkumnya, kerongkongnya, Allah perlihatkanlah syurga untuk dia orang. Kita ni yang duduk aman damai ni, makan cukup, duit cukup, selesa, aman damai, tapi Allahu Akbar, matinya tak tahu lagi, tuan-tuan. Matinya tak ada persiapan. Mati tak ada persiapan. Mereka duduk dalam peperangan, matinya syahid. Kita duduk dalam keamanan ni yang membuat kita seronok ni. Ni pula bala. Sebab tu Imam Ghazali kata, bila kita dapat nikmat, iaitu bila kita dapat benda yang kita nak, yang kita inginkan oleh nafsu kita, apa contohnya? Keamanan, keselamatan, keselesaan. Kata Imam Ghazali, orang akan payah nak bersabar bila dia dapat benda yang dia nak. Dia akan melampau batas. Dia akan lampau batas. Ni kita ni melampau batas lah ni, tuan-tuan. Mentang-mentang Allah bagi sihat, makan cukup, duit cukup, minum cukup, makan mewah, negara aman, tak ada perang, membuatkan kita makin jauh dengan Allah suruh semayang tak semayang, Allah suruh mengaji fardu ain kita tak peduli, Allah suruh didik anak bini dengan agama kita tak peduli. Ni pula bala yang kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah. Hati-hatilah, beringatlah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kesedaran sebelum kita mati. Mudah-mudahan dapat kita berusaha bersungguh-sungguh perbaiki amalan kita. Tengok diri kita ni, tengok diri kita, apa yang Allah pertanggungjawabkan atas diri kita, baik lelaki, baik perempuan, baik suami, baik isteri. Kalau suami dah jalankan tanggungjawab belum sebagai suami, yang isteri dah tunaikan belum hak sebagai seorang isteri, anak-anak kepada mak bapak, kita kena fikir itu tanggungjawab yang Allah pikulkan atas diri kita, yang nanti Allah akan tanya kita di hari kiamat. Jadi jangan kita leka. Jangan kita leka, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat. Meskipun kita aman damai, kematian itu tetap datang pada kita. Maka apa persiapan kita? Jadi jangan lengah-lengah. Tuntut ilmu sungguh-sungguh, fardu ain, belajar fardu ain, baik lelaki baik perempuan, tua muda, suami isteri, bawa bini mengaji. Bawa bini mengaji, kita mengaji, bawa bini mengaji. Jangan lepaskan tengkuk kita je. Jangan lepaskan tengkuk kita je. Orang laki-laki, kita je belajar semayang, bini kita tak belajar semayang. Kita je belajar kenal Tuhan, bini kita biar tak kenal Tuhan. Kita je nak kena tahu bersihkan hati, bini kita biar hati kotor. Jangan macam tu. Kena pakat-pakat dekatkan diri dengan Allah. Ta'awanu 'alal birri wat. Orang perempuan, bini tolong minta dengan suami, awak bawa saya pergi belajar, awak tolong selamatkan saya nanti susah dalam kubur, macam mana saya nak jawab persoalan Allah, persoalan malaikat kalau saya tak mengaji, saya tak tahu, saya tak pandai. Mintalah, minta. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan ni. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan, keafiatan yang baik, agar dapat kita gunakan kesihatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita,
diberi umur yang panjang lagi, berkah, kerana banyak lagi ilmu yang kita nak mengaji, banyak lagi ilmu yang kita tak amalkan lagi. Hati kita belum bersih, hati kita penuh penyakit, hati kita tak sihat lagi, Tuhan pun kita tak kenal lagi, sembahyang kita pun belum betul lagi. Jadi kita mohon moga-moga Allah berilah kesempatan kepada kita perbaiki amalan kita sebelum Allah Ta'ala ambil kita kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabulkan segala doa-doa, hajat-hajat yang baik-baik, yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang bertakwa, yang kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, penuh rendah diri, mengaku dengan Allah kesilapan dan kesalahan kita. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah akan bimbing kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita dalam bimbingannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita didudukkan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita husnul khatimah. Begitulah juga mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kesilapan kesalahan kita, anak bini kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, semua sahabat andai kita, sama ada yang hidup ataupun indah pergi. Mudah-mudahan Allah mengampunkan sekalian dosa dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah agar memberi kemenangan kepada umat Islam khususnya di Palestin. Begitulah juga dengan umat Islam di dalam dunia ini yang ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan jahat mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan iman umat Islam. Mudah-mudahan Allah menggerakkan, membukakan hati negara-negara Islam, memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara kita di sana. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah. Kita makan si dagang lah. Mana? Tempat biasa lah. Buat biasa? Okey. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana anak punya kitab? Ada anak punya kitab. Terima kasih. Terima kasih. Doa jumpa lagi. InsyaAllah. Doa saya baca. Jumpa lagi. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jumpa lagi insya-Allah. Kasih doa saya ni. Doa saya jumpa lagi. Diminum kat sana. Tempat biasa Betul. Boleh? Insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Sama Pakcik, jumpa lagi Pakcik. Orang jumpa lagi. Cik, jumpa lagi Pakcik insya-Allah.